Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Raihan dalam video kali ini untuk mempelajari Unit 1 Kemahiran Saintifik atau dikenali sebagai Scientific Skills. Baiklah, scientific skill ataupun kemahiran saintifik terbahagi kepada dua. Yang pertama, kemahiran proses sains atau dikenali sebagai Science Process Skills. Yang kedua, kemahiran manipulatif yang dikenali sebagai Manipulative Skills. Di bawah kemahiran proses sains terdapat pemerhatian, observing, pengkelasan, classifying, mengukur dan menggunakan nombor, measuring and using numbers, berkomunikasi, communicating, meramal, prediction dan juga membuat inference, making inference. Okey. Apakah dia observing dan semua kemahiran proses sains ni? Inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Observing, pemerhatian. Kemahiran ini menggunakan semua deria ataupun senses untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Sebagai contoh, melihat pelangi selepas hujan. Deria yang digunakan adalah deria penglihatan. Seperti yang telah kita pelajari pada tahun-tahun yang lepas, deria terdapat 5 deria pada manusia, iaitu deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, deria rasa dan juga deria sentuhan. Okey, dengan melihat pelangi selepas hujan ini adalah melalui deria penglihatan. Itu adalah contoh bagi pemerhatian atau dikenali sebagai observing. Yang kedua, classifying, mengelas. Bermaksud mengkategorikan sesuatu atau seseorang ke dalam kumpulan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Untuk lebih difahami, mengkategorikan bermaksud seperti menyusun sesuatu ke dalam satu kumpulan yang mempunyai persamaan yang sama. Contoh yang awak boleh lihat kat sini, cikgu ambil rumah sukan, rumah hijau. Sebab apa? Diorang dikelaskan, disusun mengikut warna yang sama. Pengkelasan juga awak boleh tengok berdasarkan bentuk-bentuk. Contoh, bentuk tiga segi, bentuk bulat. Itu adalah contoh-contoh mengelas. Classifying. Seterusnya, mengukur, measuring dan menggunakan nombor. Kemahiran ini membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai, standard tools. Contoh, ukur masa larian menggunakan jam randik digital, digital stopwatch. Sebagai contoh, bila kita masuk pertandingan lari pecut di sekolah waktu acara sukan, jarak masa larian akan diukur oleh guru kita, betul? So, masa itu diukur menggunakan digital stopwatch ataupun lebih dikenali sebagai jam randik digital. Itu juga merupakan salah satu science process skill.
Sebagai contoh, pada pembaris ini adalah cara-cara untuk mengukur panjang dengan betul. Langkah pertama, hujung objek diletakkan senggat kosong. Letakkan betul-betul. Langkah kedua, kedudukan mata yang betul. Mata haruslah lurus, tak boleh bengkok sana, bengkok sini, tak boleh. Barulah kita akan mendapat ukuran yang tepat. Seterusnya, membuat inference, making inference. Ianya bermaksud kemahiran menyatakan kesimpulan awal atau memberi sebab yang munasabah, yang boleh diterima akal untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Untuk menerangkan juga apa yang kita lihat. Contoh, mengapa daun pokok berwarna kuning? Inference yang boleh kita lakukan, mungkin pokok tidak mendapat baja yang cukup, sebab tu pokok ni berwarna kuning. Mungkin juga pokok tidak mendapat air yang cukup. Mungkin juga pokok ini diserang serangga. Berikut ini adalah contoh-contoh inference. Kesimpulan awal yang munasabah, yang boleh diterima akal. Seterusnya, meramal, predicting. Meramal merupakan kemahiran membuat jangkaan, expectation, tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Ramalan ni mungkin betul atau mungkin juga salah. Meramal ni tidak sama dengan meneka kerana meramal berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data atau pola. Sebagai contoh, cuaca mendung. Adakah hari akan hujan? Okey, kita lihat balik semula. Kita tengok balik. Semalam hujan tak? Bolehkah kita kata hari ni akan hujan sebab semalam hujan? Itu merupakan pengalaman lalu. Benda-benda ni harus dititik berat. Kalau kita nak meramalkan sesuatu, kita harus menitik beratkan pemerhatian kita, apa yang kita nampak, pengalaman lalu, data dan juga pola, iaitu pattern, bentuk-bentuk. Seterusnya, berkomunikasi, communicating. Merupakan kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti graf, raja, jadual atau model. Sebagai contoh, murid merikut jenis-jenis buah kegemaran kawan-kawannya. Ini merupakan contoh communicating. Bila awak dah catat, berapa orang suka betik, berapa orang suka durian, berapa orang suka pisang. Daripada situ, bila awak dah catat, awak letakkan di dalam graf macam ni. Ini adalah apa yang dikatakan sebagai berkomunikasi, communicating. Baiklah, sekarang kita masuk kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif yang pertama adalah menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Contoh, kita tengok dialog ni. Lim, macam mana nak tangkap belalang? Oh, cuba gunakan sauk. Nanti saya simpan belalang yang ditangkap ke dalam botol. Bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang bertutup? Kalau macam tu, saya gunakan kain yang berlubang. Semasa di padang, Kina, apa yang kamu buat? Saya tangkap belalang.
Kemahiran manipulatif yang awak boleh nampak dekat sini adalah apabila lelaki ini menggunakan sauk dan juga penggunaan botol sebagai peralatan untuk menangkap dan menempatkan spesimen. Spesimen dekat sini adalah belalang ini. Peralatan yang digunakan adalah sauk dan juga botol. Okey, seterusnya kemahiran manipulatif yang kedua. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, bersambung balik, berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Seekor. Masukkan daun untuk belalang ini makan. Cikgu suruh lakarkan belalang ini. Saya telah selesai melakar seekor belalang. Mengendalikan spesimen dengan betul. Okey, cara yang betul. Mana? Dekat sini. Cara yang betul, dia letakkan belalang tu di dalam balang. Lepas tu dia bagi makanan untuk belalang ni makan. Sekiranya cara tu salah, cara yang salah apabila dia letak dalam balang, balang ni tiada udara dan balang ni juga tiada makanan. Dengan itu spesimen itu akan mati. Jadi ilustrasi ni menunjukkan cara yang betul mengendalikan spesimen. Dan juga apa yang individu ini buat pada belalang ni, dia melakar. Kemahiran manipulatif yang ketiga, melakar, sketch spesimen dan peralatan sains, science apparatus dengan betul. Okey, ini adalah cara untuk kita melakar bikar. Sketching a beaker. Gunakan pembaris, buat dia punya sisi dulu, lepas tu buat dia punya tepi ni. Lepas tu jangan lupa kita kena labelkan. Ini pula cara untuk melakar tabung uji. Jangan lupa juga untuk melabel. Seterusnya, kemahiran manipulatif yang keempat, membersihkan peralatan sains. Dan juga kemahiran manipulatif yang kelima, menyimpan peralatan sains dengan betul dan selamat. Sebagai contoh, selepas kita melakukan eksperimen, kita perlu membersihkan peralatan sains yang telah kita gunakan. Seterusnya, kita harus mengeringkan. Sebagai contoh, kita dapat tengok daripada gambar ni macam mana murid ni dia bersihkan betul-betul balang ni. Lepas tu dia keringkan tabung uji ni. Seterusnya dia simpan di dalam tempat yang selamat. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini tentang kemahiran saintifik yang terbahagi kepada dua, proses sains dan juga kemahiran manipulatif.